TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Pastinya dalam 1 jam ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari mata pelajaran Tasawur Islam. Tapi sebelum tu, seperti biasa, di mana pun kita berada, ke mana jua kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Kalau boleh pilih yang elok sikit lah. Ini tidak, bila tarik ke mulut nampak hidung, tarik ke hidung nampak mulut kan. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menang menentang COVID-19. Baiklah, sekarang jom kita kenali siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Orang tua pernah berpesan, tak kenal maka tak cinta. Jom kita kenali siapakah guru yang berada di studio pada hari ini bersama dengan saya. Tak lain tak bukan, inilah dia Cikgu Nordiana. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya Hakim sihat? Alhamdulillah Cikgu makin sihat. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Cikgu. Baiklah Cikgu, saya tengok 10 tahun pengalaman mengajar Cikgu. Jadi apakah mungkin Cikgu boleh kongsikan kepada kami cabaran ataupun kenangan manis ketika mengajar 10 tahun tersebut? Okey, alhamdulillah Dai Hakim, di mana saya diberikan diberikan oleh Allah lah untuk sehingga sekarang, di mana berkhidmatlah selama 10 tahun. Di mana pada kalau ikutkan saya di Perak ini barulah dalam 5 tahun lah macam tu. Di mana saya sebelum ini di Sarawak. Jadi bila saya pengalaman yang ditimba itu selama 10 tahun itu membuatkan saya banyaklah lagi kenal pelbagai ragam anak-anak murid. Kemudian pelbagai bangsa juga. Bila saya di Sarawak tu ada anak-anak yang pelbagai bangsa, contohnya mereka di situ ada warga kaum Iban. Jadi kat situ kita boleh nampaklah macam mana perpaduan yang ada lah dekat Malaysia ini. Ni samalah macam tema kita lah nanti kan. Betul. Jadi rasa tak sabar nak bersama dengan Cikgu Nordiana. Tapi sebelum tu Cikgu, jom kita buat SOP dulu. Okey, boleh. Okey, saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ni. Kemudian sila Cikgu. Bukan apa, kadang-kadang kita pegang macam-macam kan Cikgu kan. Jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ni, kita boleh selamat daripada COVID-19. Yang kedua, kekal penjarakan fizikal. Dan paling penting, pakai pelitup muka. Baiklah Cikgu, saya rasa tak seronok kalau kita berdua saja pada hari ini. Saya nak jemput murid-murid lain atas talian bersama dengan kita. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, jom kita jemput murid-murid atas talian kita. Assalamualaikum. Okey, Cikgu mungkin boleh ambil tempat di sana. Okey, boleh. Okey, inilah dia murid-murid atas talian kita dari MRSM Pekalan Hulu, Perak. Apa khabar semua? Khabar baik. Okey, baik. Boleh tak kenalkan nama anda dan cita-cita, bermula dengan adik Aina Natasha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Natasha binti Saidin. Saya bersekolah di MRSM Pekalan Hulu dan cita-cita saya untuk menjadi seorang pendidik. Nak ikut ni lah Cikgu Nordiana ni. Baik, yang kedua Syazmin Izma. Kenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazmin Izma binti Saiful Rizal. Saya juga merupakan salah seorang pelajar dari MRSM Pekalan Hulu dan cita-cita saya untuk menjadi seorang ahli psikologi. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Syazmin. Seterusnya Muhammad Syahir. Kenalkan nama dan cita-cita. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir Adib bin Muhammad Syaifuddin. Saya daripada MRSM Pekalan Hulu dan cita-cita saya ingin menjadi doktor haiwan. Okey, segak Syahir pada hari ini berbaju biru Cikgu Yeah. Baik, seterusnya An-Nur Sofia Ardina. Kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum, nama saya An-Nur Sofia Ardina dari MRSM Pekalan Hulu dan bercita-cita untuk menjadi seorang pakar dermatologi. Okey, semoga tercapai cita-cita anda. Seterusnya Muhammad Ismail. Kenalkan nama dan cita-cita. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail bin Khairuddin dan cita-cita saya adalah hendak menjadi manufacturing engineer. Hebat-hebat cita-cita murid-murid kita atas talian ni. Baik, dan yang terakhir Muhammad Ikram Wajdi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Wajdi bin Muhammad Khairuddin. Saya juga daripada MRSM Pengkalan Hulu dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang arkitek. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid atas talian kita. Tapi sebelum tu saya nak tanya dululah pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu tasawur Islam. Saya tertarik dengan Syahir ni sebab nampak segak hari ni berbaju biru. Okey Syahir, apa pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran tasawur Islam kita hari ini? Silakan. Okey, bagi pendapat saya, mata pelajaran tasawuf Islam ni mudah saja untuk difahami dan jika kita amalkannya dalam kehidupan seharian, insya-Allah kita akan berjaya tak lama lagi. Ya, betul. Mudah untuk difahami jikalau kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, yang kedua saya nak tanya kepada Syasmin lah. Okey, Syasmin, apa pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini? Pada pandangan saya, tajuk hari ini tidaklah sesukar yang saya jangkakan kerana banyak perkara yang kita belajar dalam tajuk ini memang kita dah dididik dari kecil lagi. So tak adalah susah sangat untuk saya. Okey. Baik, terima kasih kepada Syasmin. Jadi, kalau kita betul-betul fokus cikgu, kita boleh skor dalam mata pelajaran ini. Baiklah, itu pandangan daripada murid-murid atas talian kita. Apa pandangan cikgu yang orang kata menarik tentang mata pelajaran ini? Silakan cikgu. Okey, terima kasih Da'i Hakim. Jika kita lihat topik hari ini sebenarnya ianya lebih rapatlah dengan kita di mana ianya berkaitan dengan bulan Ogos ini dan bulan dan membawa kepada September sehingga September, iaitu temanya adalah tema perpaduan di situ. Iaitu di bawah topiknya tema 3 di dalam pelajaran untuk tingkatan 4, iaitu asas bagi sistem sosial Islam. Jadi dekat sini dia adalah berkaitan dengan pembelajaran yang akan dipaparkan sebentar lagi, akan dikongsikan, iaitu ianya adalah berkaitan dengan perpaduan, macam mana kita nak didik diri kita untuk tahu mengenai adab dan juga etika. Dan juga di sini adalah pembelajaran yang agak menarik, kita akan tahu mengenai hak-hak asasi manusia. Ya, itulah yang kita nak tahu selepas ini, iaitu berkaitan hak-hak asasi manusia. Tetapi sebelum itu cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nordiana Salahuddin dari MRSM Pengkalan Hulu Perak dan murid-murid atas talian kita dari MRSM Pengkalan Hulu Perak yang segak-segak dan cantik-cantik belaka pada hari ini. Jangan cakap saya tak payung Baik. Okeylah cikgu. Bila sebut tentang mata pelajaran kita iaitu tasawur Islam, satu mata pelajaran yang besar sebenarnya. Jadi apakah yang akan kita fokuskan pada hari ini cikgu? Silakan. Okey, terima kasih kepada Da'i Hakim. Juga buat anak-anak Umi, saya bahaskan diri saya Umi sebenarnya Da'i Hakim, iaitu anak-anak yang berada di talian sekarang, ada 6 orang, dan juga anak-anak yang juga yang berada di rumah, di mana insya-Allah pada hari ini saya akan cuba berkongsikan mengenai tema ketiga di dalam topik tingkatan 4, iaitu sistem sosial Islam di bawah tajuk pelajaran yang ke-9, iaitu asas sistem sosial di dalam Islam. Dan jika kita lihat daripada sudut matlamat, mengapa kita perlu belajar untuk topik ini, untuk mata pelajaran ini, di mana kita nak memperkenalkan mengenai konsep sistem sosial Islam itu sendiri, dan kemudian kita akan lihat daripada sudut menerangkan apakah dia adab dan juga etika berdasarkan sistem sosial Islam, dan juga kita akan huraikan dan aplikasikan hak asasi manusia dan juga ianya adalah sebagai adab dan etika berdasarkan sistem sosial Islam. Dan juga kita akan lihat apabila kita dah tahu mengenai sistem sosial Islam itu menerusi daripada konsep, adab dan juga etika, kita dah lihat apakah hak asasi manusia, kita nak lihat pula apa istimewanya bila kita belajar Da'i Hakim sebenarnya untuk topik ini, iaitu keistimewaan sistem sosial Islam dan juga kepentingan pelaksanakannya di dalam kehidupan. Mari kita aplikasikanlah
sistem ini, dan juga kita akan cadangkan. Dekat sini kita akan lihat kemahiran anak-anak murid di sini untuk mencadangkan tindakan yang sesuai dilaksanakan bagi merealisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan. Okey, baik. Seterusnya cikgu, bila sebut tentang konsep sistem sosial Islam, apakah sumbernya cikgu? Okey, sumbernya. Inilah dia, kita akan terangkan di mana di dalam topik ini apakah sumber ataupun asas bagi konsep sistem sosial Islam ini, di mana ia meliputi dalam topik ini, dan saya akan terangkannya. Okey, cikgu. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Diharap semuanya dapat bersedia, anak-anak di dalam talian dan juga anak-anak di rumah. Okey, di mana konsep sistem sosial Islam ini adalah sistem. Kalau kita lihat, ianya adalah satu bentuk sistem yang mengawal dan memberi panduan berkaitan cara manusia berhubung antara satu sama lain. Okey, Dai Hakim, boleh tak saya nak bertanya dengan anak-anak di talian ini? Boleh cikgu, silakan. Okey. Syahir, Umi nak tanya pada Syahir, kalau di Malaysia, apakah sumber yang kita ada untuk kita patuh ataupun menjadi panduan buat kita? Menerusi undang-undang ataupun etika yang perlu kita laksanakan di Malaysia, macam mana? Bagi pandangan saya, kita mengikut perlembagaan persekutuan. Ya, betul Syahir. Di mana di Malaysia kita ada perlembagaan persekutuan. Tetapi jika kita lihat untuk sistem sosial Islam, apakah sumber utama ataupun apakah dia panduan yang kita jadikan sebagai umat Islam untuk kita lihat dan juga kita ikut panduan tersebut? Okey, kalau kita lihat Dai Hakim, iaitu di sini ada 4 sumber yang utama, di mana kita akan lihat daripada sudut yang pertama iaitu Al-Quran. Yang kedua yang kita ada adalah daripada sumber As-Sunnah dan juga Ijma', juga Al-Qiyas. Di mana kalau kita lihat Al-Quran, semestinya lah umat Islam yang mana ianya akan patuh kepada Allah, menerusi kepada panduan yang kita peroleh, di mana Al-Quran bermaksud kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dan disampaikan kepada umat manusia. Dan juga kalau kita lihat As-Sunnah, di mana As-Sunnah ini akan menjadikan ianya sebagai satu bentuk yang akan melengkapkan bagi apakah yang ada di dalam ayat Al-Quran itu, di mana dengan As-Sunnah, dengan mana kalam Allah itu disampaikan kepada Rasulullah, ini akan memberikan panduan yang lengkap, di mana As-Sunnah bermaksud segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari sudut perkataan, perbuatan, pengakuannya. Jadi dekat sini sebenarnya Dai Hakim, kalau anak-anak dia nak tahulah mengenai apakah poin-poin yang senang mereka dapatkan, kalau kata Al-Sunnah ni, hadis ni, kita akan lihat bahawa segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, kita boleh lihat kepada 1N dan juga 3P di sini, iaitu ianya adalah daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana daripada sudut perkataan, perbuatan dan juga pengakuan. Jadi ini adalah antara akronim lah yang saya supaya bina mudah ingat cikgu untuk semua dapatlah ya. Okey, seterusnya di mana kita ada sumber sekunder. Yang pertama kita dah lihat kepada sumber yang primer kan, yang utama. Kalau kita lihat daripada sumber yang seterusnya, iaitu sumber daripada sudut ijma'. Di mana ijma' ini adalah kesepakatan para ulama' mengenai sesuatu hukum syarak yang berasaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah selepas kewafatan Rasulullah. Okey, macam mana ijma' ni ya, Dai Hakim? Kita akan lihat di mana ijma' ulama' ini akan dibina, akan bersepakat apabila ianya suatu hukum itu perlu dinilai kembali. Contohnya kalau kita lihat pandemik yang berlaku sekarang, iaitu COVID-19 kan. Jadi ianya merupakan satu bentuk ancaman yang barulah buat kita, wabak yang baru, dan memerlukan kesepakatan ulama untuk berfikir bagaimana sekiranya seseorang itu ditimpa musibah itu dan untuk kendalikan COVID-19 itu sendiri. Dan kalau kita lihat bersepakatnya ulama untuk mengeluarkan satu khas
orang kata fatwa kan, fatwa COVID-19 untuk macam mana nak mengendalikan jika ada pesakit yang dihidapi ataupun pesakit yang terkesan akibat COVID-19 itu. Okey, dan kalau kita lihat ijma' ulama ini juga menjadi penguat kepada hukum, yang mana hukum yang disepakati oleh para ulama ini akan membawa kepada satu bentuk persetujuan lah dekat situ. Ijma' ulama ni akan ada satu bentuk persetujuan dah dekat situ. Dan juga di samping ijma' kita ada al-qiyas, iaitu al-qiyas menyamakan sesuatu hukum yang mana ianya tidak pernah ada pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat tabi'in, di mana ianya muncul. Kemudian hukum itu kita akan lihat sebagai adanya nas. Kita akan lihat macam mana persamaan nas ataupun persamaan ilat. Ilat kita panggil sebagai sebab ataupun kecacatan yang ada tu, dan kita akan lihat kembali hukum tersebut. Contohnya da'i hakim, kita akan lihatlah al-qiyas ini. Contoh kalau kita lihat pengharaman hukum minum arak. Okay, kalau minum arak adalah haram hukumnya. Betul. Kan? Tetapi zaman sekarang kalau kita lihat, apabila seseorang itu contohnya perbuatan penyalahgunakan dadah, penyalahgunaan dadah. Jadi ianya tidak ada dalam Al-Quran. Betul. Dan juga tidak ada di dalam perkara yang berlaku dalam zaman para sahabat ketika itu. Jadi dekat situ apabila faktor ataupun sebab dadah itu membawa kepada hayal, memabukkan, ianya disandarkan kepada hukum arak tadi, maka ianya dijatuhkan hukum sebagai siapa yang mengambil dadah, penyalahgunaan dadah, akan menjadikan ianya haram. Hukumnya itu haram, da'i hakim. Betul, itulah al-qiyas Ustazah. Ya, itu dah al-qiyas. Maka itulah termaktublah 4 sumber sistem sains sosial Islam. Jadi kalau nak senang ingat macam mana Ustazah? Nak senang ingat 4 sumber sistem sosial Islam ini. Sebenarnya kalau tukar kan? Betul. Kalau nak senang ingat sebenarnya untuk 4 sumber ini, kita akan lihat. Okey, itu kata kuncinya. Iaitu asik. Iaitu A untuk Al-Quran. Okey. S untuk sunnah. I untuk ijma', dan juga Q untuk qiyas. Jadi bila kata asik, dia akan tahulah, oh inilah dia sumber, 4 sumber yang ada dalam sistem sosial Islam. Okey, baik Ustazah. Jadi itulah 4 sumber sistem sosial Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Al-Qiyas. Seterusnya Ustazah, kalau kita pergi lebih jauh, apakah orang kata matlamat sistem sosial Islam ni Ustazah? Okey, menarik tu da'i hakim. Kita akan lihat daripada sudut, kita dah tahu konsep, dah tahu sumber, kemudian kita akan lihat kepada matlamat sistem sosial Islam. Okey, di mana bila sistem sosial Islam ini kita berpandukan kepada 4 yang utama, 4 panduan yang utama, mestilah ada objektifnya, ada matlamatnya mengapa. Okey, jika kita lihat, kita hidup di dunia ini semestinya adalah untuk mendapat keredaan Allah. Itu yang pertama, yang aula, yang pertama. Yang kedua, bila kita dah dapat keredaan Allah, macam mana kita nak dapat? Maknanya kita buat macam susunan. Bila kita baca matlamat ni, dia ada susunan kepada soalan dan jawapan. Okey, macam mana nak dapat keredaan Allah? Dengan kita laksanakan tugas sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di mana bila kita berada di muka bumi ini, kita akan berada di muka bumi ini, kita akan menyempurnakan tugas-tugasan sebagai hamba Allah di muka bumi, mentadbir dan memakmurkan. Kemudian macam mana nak jadi khalifah yang baik, yang bagus, di mana kita kena melaksanakan hak dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Dan akhir sekali, apabila terlaksananya hak dan tanggungjawab, maka akan mencapai kesejahteraan dan keharmonian. Kalau da'i hakim perasan kan, ianya adalah menjawab kepada persoalan pertama, kedua, ketiga, maka macam mananya dia kena capailah kesejahteraan. Betul. Rahmatan lil alamin kan. Betul Ustazah. Baiklah. Jadi setakat ni saya nak tanya dulu kita punya murid-murid dalam talian kita, atas talian kita. Setakat ni faham ataupun tidak apa yang Umi terangkan? Kalau faham, tunjuk terbaik. Okey Ustazah, cepat mereka respon terbaik. Alhamdulillah. Okey Ustazah, boleh sambung seterusnya. Okey, saya sambung untuk seterusnya. Di mana bila kita lihat kepada matlamat yang ketiga tadi mengenai adab dan juga etika berdasarkan sistem sosial Islam, adalah di mana kalau kita lihat adab itu sendiri bermaksud tingkah laku yang sopan, yang berbudi bahasa, berpekerti halus dan juga mulia. Kalau
Kalau kita lihat apa beza dengan etik ataupun etika, iaitu prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Kita lihat di mana adab dan etika ini berperanan bagaimana, iaitu pertama, untuk menjalankan adab dan etika yang baik, dia mestilah berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak kan akhlak-akhlak yang ditunjukkan yang perlu dilakukan, tetapi kalau kita lihat sebenarnya Rasulullah itu sebenarnya adalah ibarat Al-Quran, kata akhlakuhu, maknanya akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran sendiri. Dan kemudian seterusnya, apabila adanya perhubungan atas dasar iman dan takwa kepada Allah, di mana bila dah berpandu ke Al-Quran, kita punya keimanan pun kena berhubungan, ada hubungan di atas dasar keimanan. Dan juga yang ketiga, bila kita mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan individu. Jika kalau kita boleh lihat suasana sekarang, kita kena banyaklah bermuhasabah dan juga kita kena utamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Kemudian seterusnya mengamalkan akhlak mulia pada setiap masa dan juga menghormati kepelbagaian budaya dan juga adat resam. Okey, ini adalah untuk adat dan etika berdasarkan sistem sosial Islam. Okey, saya teruskan. Boleh, Ustazah, silakan. Okey, ini yang ditunggu-tunggulah anak-anak di talian. Di mana betul. mereka ni nak bincangkan. Ada pernah ada tanya dalam kelas kan? Di mana apa hak asasi yang ada ni Umi? Macam mana hak asasi ni? Adakah yang diterima dalam Islam? Okey, jadi izinkan untuk saya bertanya dengan anak-anak di dalam talian. Okey, boleh Umi nak tanya kepada An-Nur Sofia. Okey, An-Nur Sofia ada kat situ dengar Umi tanya ni? Ada Umi. Okey, di dalam banyak-banyak kan kebebasan yang ada, hak asasi ni yang ada. Okey, di mana manakah kebebasan yang An-Nur nak kongsikan? Saya paling sukalah hak asasi manusia tentang perlindungan nyawa. Okey. Di mana Islam ni dia meletakkan nyawa manusia ni sebagai sesuatu yang berharga. Sebagai contoh kan, ada pelaksanaan undang-undang Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi nyawa manusia. Contohnya hukum kisas, di mana orang yang membunuh akan dihukum bunuh. Okey, bagus. Setiap contoh lagi Kalau kan. Kalau macam ni makan penuh ke Ustazah? Boleh dah tu. Boleh, makan penuh dah tu. Okey, tepuk sikit untuk sahabat kita. Okey dah. Seterusnya. Okey, terima kasih An-Nur. Okey, seterusnya Umi nak pilih kepada Ismail lah. Ismail rasakan nak share perkongsian mengenai hak apa? Saya nak berkongsi dengan keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan. Okey, kita lihat. Kenapa saya nak kongsikan dan suka keamanan dan keselamatan ni, disebabkan Islam ni dia menjamin keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Bukan setakat Islam saja, tapi kalau orang bukan Islam pun akan dijamin keselamatan mereka kalau mereka duduk di negara Islam. Betul tu Ismail kan, kita duduk dalam pelbagai kaum kan, walaupun pelbagai kaum sama-sama kita bekerjasama kan membentuk perpaduan keamanan dan keselamatan. Okey, terima kasih Ismail. Okey, seterusnya siapa lagi yang belum tu? Okey, cuba Ikram. Kalau Ikram pilih yang mana? Kalau saya pilih kebebasan beragama. Kebebasan beragama. Okey, kenapa tu? Sebab dalam satu negara mesti ramai berbilang kaum. Dan dalam Islam, dalam surah Al-Kafirun, Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Maksudnya, kamu agama kamu dan aku agama aku. Di situ kita dapat tengok yang Islam ni, dalam sistem sosial Islam ni, dia memberi rakyat, dia memberi masyarakat tu kebebasan agama untuk mengamalkan agama masing-masing. Ya, okey. Betul tu Ikram. Maknanya walaupun adanya hak asasi manusia di dalam perundangan, perundangan mengikut kepada sistem konvensional, tetapi hak-hak asasi ini turut juga diterima di dalam Islam sebenarnya. Okey. Kemudian kalau kata siapa lagi Okey. Umi nak kepada Syahir. Okey, kalau Syahir macam mana? Kalau saya rasa hak asasi manusia kebebasan bersuara. Okey, kenapa tu? Kebebasan bersuara, kenapa Syahir pilih?
sebab setiap manusia kat dunia, kat atas muka bumi ni, dia ada hak untuk bersuara. Sebab dia rasakan sebab tiada pendapat yang salah, setiap manusia ada pendapat masing-masing, namun kebebasan bersuara ni ada adab dan etika dan ada batas dia. Okey, contohnya macam mana? Kita boleh mengumpat orang sesiapa saja, betul? Betul. Betul. Kita boleh mengumpat orang sesiapa saja. Macam mana Syahid? Tapi tak boleh. Laju jawab Kita boleh menjadi keyboard warrior, boleh macam tu? Tak boleh. Okey, so macam mana tu? Kita perlu dia kalau batas tu yang kita kata batas tu macam contoh dekat macam contoh golongan LGBT. Okey, kenapa? Golongan LGBT dia menyuarakan bahawa boleh berkahwin sama jantina, tapi dalam sudut Islam ianya salah. Dia tidak diterima lah sebab hak di dunia ini Allah dah jadikan orangnya perempuan adalah perempuan, lelaki adalah lelaki, kan? Okey. Tak apa saya cover awak. Setiap manusia melakukan kesilapan. Okey, Tazah. Silakan Tazah. Okey, terima kasih Syahid. Seterusnya, siapa yang belum lagi tu tertunggu-tunggu nak jawab, kan? Syasmin kot, betul ke? Okey, Syasmin. Saya tertarik dengan pemilikan harta. Pemilikan harta? Suka ada harta ke Syasmin? Okey. Islam ni sangat menggalakkan semua umat Islam untuk meningkatkan lagi taraf hidup kita, untuk mencari rezeki. Tapi dengan syarat harta yang kita dapat ni untuk nak sara keperluan hidup. Dan juga dengan ada niat untuk bantu golongan yang memerlukan. Maknanya salah tak jadi kaya, Syasmin? Salah tak kalau jadi kaya? Tak salah. Okay. Tapi duit dan harta yang disalurkan tu haruslah ke tempat yang baguslah, bukannya ke arah yang haram. Okey, betul Syasmin. Maknanya harta yang diperoleh itu kita di samping nak menyara keluarga, kan, Dr. Hakim, kemudian kita juga boleh membantu golongan yang memerlukan. Jadi rasanya semua dah pilih kot hak asasi yang mereka rasa nak sharing, nak berkongsi dengan kita hari ini. Aina dah ke Aina? Aina dah ke tadi? Dah ke belum Aina? Belum. Okey, Aina belum rupanya. Aina pilih satu. Okey, Aina nak yang mana? Okay, saya rasa seronok lah nak berkongsi pasal hak asasi kehormatan diri ni. Okey. Yang mana Islam mewajibkan manusia untuk memelihara kehormatan diri, sebab kita nak kena jagalah nama baik Islam, nak jaga nama baik bangsa kita supaya tak dipandang hina oleh orang lain. Contoh macam yang kita boleh mencemarkan kita punya kehormatan diri ni macam perbuatan zina, perbuatan perbebasan pergaulan bebas, macam tu. Maknanya di samping kita maknanya hak yang ada pada diri manusia itu, dia perlulah menjaga kehormatan diri dia, kan? Betul, Aina? Ya, betul. Jadi setiap manusia kalau nak dihormati, dia pun kena hormati diri dia. Betul tak, Cikgu? Sendiri, betul. Baiklah. Dengan kata Cikgu, lepas ni kita nak bincangkan tentang keistimewaan sistem sosial Islam. Betul, Cikgu? Ya, betul. Okey, tapi kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana binti Muhammad Nazri, merupakan lepasan SPM 2020 yang mengambil subjek tasawuf Islam sebagai subjek tambahan. Saya di sini ingin memberi nasihat kepada calon SPM 2021 supaya jangan rasa subjek tasawuf Islam ni sebagai satu bebanan kepada adik-adik. Sebab apa? Sebenarnya subjek tasawuf ni merupakan satu subjek yang mudah untuk kita skor. Okey, kepada adik-adik yang tak pernah dapat A-, A ataupun A+, jangan rasa adik-adik takkan dapat A juga waktu SPM nanti. Sebab apa? Sejujurnya, saya tak pernah dapat A ataupun A+ dalam setiap exam tasawuf Islam. Tapi Alhamdulillah, selepas mengaplikasikan semua teknik yang Umi Diana bagi, serta tidak belajar secara last minute dan memahami semua perkara yang terkandung dalam buku teks tasawuf Islam, Alhamdulillah saya berjaya dapat A+ dalam SPM. Jadi semua adik-adik, saya ingin mengatakan good luck and all the best kepada semua calon SPM 2021. Didik TV KPM. Nak berjaya jangan lambat, nak berjaya ada proses. Apa khabar wahai sahabat? Selamat kembali ke Sukses. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nordiana Salahuddin dari MRSM Pengkalan Hulu Perak
dan murid-murid atas talian kita dari MRSM Pengkalan Hulu Perak. Setakat ni boleh teruskan lagi tak? Murid-murid atas talian kita dan juga di rumah. Kalau boleh, tunjuk minta duit sikit. Boleh Okey, cantik. Baik cikgu. Bila sebut tentang sistem sosial Islam, ada yang bertanya, apa istimewanya sistem sosial Islam ni berbanding dengan sistem yang lain? Terima kasih Da'i Hakim. Kalau kita lihat di mana keistimewaan sistem sains sosial Islam ini, semestinya lah yang pertama kita lihat pun ada pun gambar di sini kan, di mana ianya bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana kalau kita lihat perjalinan hubungan apabila pergaulan antara manusia itu mestilah berdasarkan kepada panduan. Panduan untuk umat Islam adalah wahyu yang telah ditetapkan dan juga merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Dan kalau kita lihat, pembentukan dan pentadbiran masyarakat sebenarnya bersumberkan kepada prinsip yang ada, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Di mana kalau kita lihat di dalam pandangan pandangan ilmuwan yang konvensional, di mana mereka menyatakan bahawa kita perlu mengikut kepada adab dan etika, tetapi di mana di dalam Islam sendiri adanya akhlak. Dan seterusnya adalah bermatlamat untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonian di dunia dan akhirat. Dan jika kita lihat yang seterusnya, di mana ianya adalah untuk menjaga hak asasi manusia. Yang pertama bersumberkan Al-Quran, yang kedua kita jagakan hak asasi manusia yang meliputi 6 yang telah dibincangkan tadi, di mana ianya akan merealisasikan keadilan sosial kepada seluruh ahli masyarakat bagi berteraskan prinsip keadilan dalam Islam sebenarnya, Da'i Hakim. Dan ianya adalah akan menyemaikan sikap saling memahami antara ahli masyarakat sekiranya kita ikut dan juga jaga hak asasi manusia. Seterusnya, di mana ianya akan mendidik kepada keluarga yang harmoni menjadi asas kepada masyarakat yang sejahtera, di mana ianya mewujudkan individu yang berkualiti, berpekerti mulia, berakhlak terpuji apabila dia diasuh di dalam keluarga Islam yang mengikut kepada panduan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian melahirkan anggota masyarakat yang bertakwa dan juga sentiasa menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Dan kalau kita lihat, keharmonian institusi kekeluargaan merupakan asas kepada kesejahteraan masyarakat. Okey. Dan seterusnya, yang keempat, apabila kita berpandukan Al-Quran dan Sunnah, kita akan buat adab dan etika yang betul, maka kita akan membangunkan modal insan yang berilmu dan juga berakhlak mulia. Di mana di sini ianya menyatakan tentang penguasaan ilmu pengetahuan. Betapa pentingnya ilmu untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, dan juga ianya akan menitik beratkan pemupukan akhlak yang baik, yang mulia untuk melahirkan perpaduan, kasih sayang, hormat menghormati dan juga ukhuwah Islamiah menerusi kepada leluhur nilai Islam. Okey, dapat tu kan? Okey, seterusnya ianya akan melahirkan individu yang terdidik dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagai modal insan yang dapat menjalankan amanah bagi membangunkan negara pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan lihat di mana kepentingan tadi ianya berbalik kepada 5 konsep ini sebenarnya, Da'i Hakim. Kita akan lihat, dan juga anak-anak di rumah tidak dilupakan, yang mana agama, politik, ekonomi, pendidikan dan perpaduan saling berkait rapat. Kalau kita lihat daripada sudut agama, ianya akan melahirkan masyarakat yang mentaati perintah Allah dalam kehidupan. Seterusnya, menjamin kestabilan politik, juga memastikan pemerintahan dilaksanakan dengan adil dan juga amanah. Dan kalau kita lihat kepada sudut ekonomi, iaitu menegakkan keadilan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan kepada sistem jual beli, al-bai' kan, jual beli, dan mengharamkan riba. Juga memberi kebebasan kepada semua pihak untuk berusaha mencari harta dan memiliki kekayaan secara halal. Seterusnya daripada sudut pendidikan sendiri, yang mana apabila kita ada sistem sosial yang baik, kita akan membangunkan sistem pendidikan yang holistik meliputi ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah, dan akhir sekali untuk membentukkan perpaduan, mewujudkan masyarakat yang saling hormat menghormati antara satu sama lain.
Dan kalau kita lihat macam mana kita nak realisasikannya sebenarnya Dr. Hakim, yang mana kalau kita cakap saja kan, tetapi macam mana nak realisasikan sistem sosial Islam ini, kita akan lihat sebenarnya daripada sekecil-kecil di peringkat sekolah sehingga ke peringkat negara dan juga antarabangsa. Kita akan lihat di mana amalan bergotong royong sebenarnya adalah satu bentuk sistem sosial yang telah ada, yang telah wujud sebelum ini, iaitu kita bantu masyarakat membersihkan kawasan persekitaran, memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat bila kita saling bergotong royong itu, kemudian mewujudkan suasana saling membantu untuk kebaikan bersama. Kemudian kalau kita lihat penganjuran sukan, sekarang pun dah ada Olimpik, sukan Paralimpik kan, di mana bila kita berkenalan di antara luar negara kan, dalam negara, jadi dia memupukkan sikap perpaduan masyarakat, kerjasama dan juga menjalinkan perasaan yang muhibah, kasih sayang. Seterusnya program RIMOB yang mana ianya di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu ianya menjalinkan hubungan baik antara murid daripada pelbagai kaum, di mana akan diadakan program di sekolah untuk menjayakan perpaduan untuk mewujudkan persefahaman antara murid berbilang bangsa dan agama, dan dengan itu bila program itu dilaksanakan, dijayakan, ianya akan melahirkan perasaan saling menghormati dan juga menghargai perbezaan di antara satu sama lain. Jadi banyak manfaat dia cikgu Iya, betul. Okey, cikgu, saya nak tanya sikit kepada murid-murid atas talian kita. Setakat ni boleh faham ke apa yang Umi kita terangkan? Boleh? Okey, Umi, kalau boleh kita bagi sikit soalan Umi. Kita cuba sikit mereka ni. Ada tak soalan? Kita dah nak ke session untuk seterusnya ni. Ini yang kita tunggu soalan ni. Okey. Nanti boleh tak tu jawab tu kita ready. Dah bersedia dah murid-murid atas talian kita? Dah Okey, senyum semua ni, tak sabar nak jawab soalan seterusnya ni. Okey, cikgu, silakan. Okey, kita lihat di mana nanti di dalam kertas SPM terdapat bahagian A untuk soalan itu, yang mana soalan 1 hingga soalan 5 ini adalah untuk lengkapkan pernyataan. Okey, kita cuba untuk soalan yang pertama untuk Ismail. Okey. Tujuan sistem sosial Islam adalah untuk mewujudkan apa? Untuk harmoni dalam kehidupan manusia. Ismail. Jawapannya ialah tujuan sistem sosial Islam adalah untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dalam kehidupan manusia. Betul, sebab sosial itu sendiri adalah masyarakat. Kita nak wujudkan masyarakat yang harmoni. Okey, seterusnya yang kedua, siapa yang nak jawab? Okey, siapa yang nak bantu Umi? Okey, silakan. Okey, Anur Sofia. Anur Sofia. Anur Sofia angkat tangan dulu. Okey. Yang kedua, boleh bacakan Anur? Tempat kosong bermaksud kesepakatan para mujtahid daripada kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syarak. So, jawapannya adalah al-ijma'. Okey. Okey, di mana kesepakatan para mujtahid dekat sini kan? Okey, jadi ia berkaitan dengan ijma'. Okay. Ingat jawapannya tempat kosong tadi. Okey, betul cikgu Okey. Ya, betul. Yang ketiga. Okey, yang ketiga, siapa yang boleh untuk berikan jawapan? Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Sila angkat tangan. Okey, silakan Syahir. Okey, Syahir. Okey, nombor 3, penghayatan prinsip penting bagi mewujudkan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Prinsip apa tu? Jadi jawapan dia penghayatan prinsip kerjasama. Ya, betul. Untuk mewujudkan perpaduan perlu adanya kerjasama kan? Kena ada kerjasama baru boleh bentuk perpaduan. Okey, terima kasih Syahir. Dan ini Umi nak cuba jawab. Umi lah jawab kan? Okey, kalau institusi apa? Merupakan unit asas dalam pembentukan masyarakat dan negara. Okey, institusi apa? Semestinya tadi dah diterangkan dalam keistimewaan sistem sosial Islam ini, iaitu institusi kekeluargaan. Betul tak? Betul? Okey. Okey, dan akhir sekali Dr. Hakim nak cuba? Boleh cikgu? Okey. Adab dan etika sistem sosial Islam mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan individu. Betul Dr. Hakim. Alhamdulillah. Okey. Boleh dah daftar subjek ni. Boleh. Okey, cikgu, seterusnya. Seterusnya. Okey, ini jawapannya. Okey, kemudian adalah soalan yang berbentuk ruangan kosong. Biasanya ada 4 soalan di dalam peperiksaan nanti. Okey, Ikram Wajdi, cuba jawab yang nombor 6. Baik, Umi.
segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan dan pengakuan, sifat fizikal atau akhlak ialah as-sunnah. Betul. Jawapannya adalah as-sunnah ataupun al-hadis. Okey. Yang seterusnya yang ketujuh. Okey, siapa yang nak bantu yang nombor 7? Okey, sila angkat tangan. Okey, Syazmin. Syazmin, silakan. Untuk nombor 7, tingkah laku sopan, berbudi bahasa, pekerti yang halus dan mulia. Jawapannya ialah adab. Jawapannya adalah adab. Betul ke? Okey, betul jawapannya. Okey, seterusnya untuk nombor 8. Ada yang nak pilih? Ada yang nak menjawab? Okey, Aina, Natasha. Nombor 8, hak-hak asas yang diperlukan oleh setiap manusia untuk menjalani kehidupan dengan sejahtera. Jawapan dia adalah hak asasi. Okey, seperti yang kita bincangkan sebelum ini iaitu hak asasi manusia. Okey, dan yang ke-9, prinsip moral atau nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Kita panggilnya sebagai apa? Kita panggil sebagai apa? Okey, Umi nak tanya pada Ismail. Yang ke-9. Okey, apa yang kita panggil prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan ialah etika. Betul. Kita panggilnya sebagai etika. Okey. Ini senang je ni. Okey, untuk kita isikan tempat kosong ialah rajah. Di mana ada soalan nanti yang berkaitan dengan rajah sebenarnya Dai Hakim. Untuk anak-anak SPN Tasawuf. Jadi kalau kita lihat hak asasi manusia yang dibincangkan tadi ada 6 kan? Okey. Jadi cuba kita isikan tempat kosong. Okey, kebebasan beragama. Kemudian kita ada apa lagi? Siapa nak? Okey, siapa yang nak bantu Umi? Sila angkat tangan. Syahir. Okey, boleh Syahir. Syahir, silakan. YB kita. Seterusnya kita ada kebebasan bersuara. Okey, kebebasan bersuara boleh. Kemudian kita ada apa lagi? Apa lagi yang kita boleh isi dalam ni? Kita ada perlindungan nyawa dan seterusnya ada kehormatan diri. Kehormatan diri. Okey, lagi yang lain selain daripada 4 ini, apa lagi yang kita ada? Kita juga ada pemilikan harta dan juga last sekali keamanan dan keselamatan. Okey, betul. Kita ada pemilikan harta, keamanan dan juga keselamatan yang seperti kita dah bincangkan tadi. Ini untuk bahagian A, cikgu Ya, betul. Dan sekarang untuk bahagian A, struktur semuanya. Kemudian kita lihat kepada bahagian B. Dia memainkan peranan untuk pelajar mengeluarkan jawapan dan idea yang kreatif menerusi kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Maksud sistem sosial Islam tadi kita dah bincangkan. Apakah Umi pun dah terangkan kepada anak-anak didik dalam talian dan juga anak-anak di rumah pun boleh juga sama-sama untuk jawab. Betul. Di mana apakah maksud sistem sosial Islam? Okey. Kita nak pilih siapa Dai Hakim? Okey, saya pilih Ikram lah, Ikram Wajdi sebab dia punya jambang sama dengan saya. Okey, Ikram silakan. Sistem sosial Islam ialah sistem yang mengawal dan memberi panduan berkaitan cara manusia berhubung antara satu sama lain. Okey, apa key point dia? Apa key point sistem sosial tu? Sistem sosial ni. Sistem sosial ni dia sistem dia satu sistem yang mengawal. Okey, selain daripada sistem kita boleh ulah kepada apa? Tadi jawapan tadi tu. Ini adalah kepada cara kan? Cara ataupun cara ataupun panduan untuk kita betul, cara ataupun panduan kan. Cara ataupun panduan yang boleh mengawal manusia kan. Dan juga akan memberikan kita satu bentuk panduan kan. Okey, seterusnya terangkan 3 matlamat sistem sosial Islam. Okey, siapa yang nak? Okey, siapa yang nak bantu Umi? Sila angkat tangan. Okey, silakan Syazmin. Okey, Syazmin. Macam mana tu matlamat sistem sosial Islam? Okey, matlamat pertama kita ada mendapatkan keredaan Allah SWT. Okey. Tujuan dia untuk apa? Untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, tujuannya untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, lagi 2. Apa matlamat lagi 2? Matlamat yang kedua ada melaksanakan tugas sebagai khalifah. Okey. Tujuan dia untuk mentadbir dan memakmurkan alam. Okey, yang pertama tadi kita laksanakan perintah Allah tadi ya.
Yang pertama. Yang kedua, kita menjadi khalifah yang baik untuk memakmurkan alam. Yang ketiga? Yang ketiga, melaksanakan hak dan tanggungjawab. Tujuannya untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Okey, sebagai manusia kan? Okey, betul jawapan Syazmin tadi. Jadi 6 markah cikgu Ya, untuk soalan. besar dia punya markah di sini lah. Ya, betul cikgu. Jadi banyak lagi soalan yang kita nak tanyakan kepada murid-murid atas talian kita, tapi cikgu kita nak berehat seketika, boleh ke cikgu? Okey, boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung kelas Tasawur Islam, tapi jangan pejam tak celik-celik pula cikgu ya. Kena kekal fokus hingga ke akhir kelas kita. Baiklah cikgu, soalan seterusnya berkaitan apa cikgu? Okey, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan kemahiran untuk kita berfikir. Kita mengeluarkan idea dan juga hujah di dalam bentuk gambar yang diberikan ataupun soalan yang diberikan. Jadi pelajar perlu mengeluarkan, murid-murid perlu mengeluarkan apakah tindakan yang perlu diselesaikan. Mencontoh kalau ada masalah kena selesaikan. Jadi kita akan lihat kepada soalan yang berikutnya dipaparkan, iaitu kalau kita lihat berdasarkan gambar. Okey, kalau Ismail nampaklah kan gambar ni mengenai apa? Pengemis. Nampak macam ada orang yang macam uzur, tua kan, sedang macam meminta sesuatu kan. Okey. Ada juga sebenarnya lebih direct, ini adalah macam mengemis lah kan, pengemis kan. Okey. Jadi kita akan lihat di mana soalannya adalah berdasarkan gambar di bawah, huraikan tindakan anda apabila kita nak realisasikan keadilan sosial dalam membantu golongan yang seperti ini. Macam mana kita nak bantu golongan yang seperti gambar yang telah ditunjukkan, dipaparkan. Okey, boleh tak Umi tanya kepada Ikram Wajdi? Boleh bagi isi dulu tak? Boleh. Okey. Untuk sebab saya akan memberi tindakan yang boleh saya lakukan ialah saya akan memberi bantuan dari segi kewangan jika bertemu dengan pengemis yang berada di jalanan. Wah, kaya Ikram. Dah berduit lah sekarang. Ikram Al-Jutawan. Okey, kalau macam Ikram akan memberikan daripada sudut bantuan kewangan. Okey, Umi nak tanya kepada pandangan yang lain lah, murid yang lain lah. Contoh kalau An-Nur buat apa kalau nampak pengemis? Macam mana daripada sudut merealisasikan keadilan sosial tu? Saya akan menghubungi jabatan masyarakat agar mereka dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Okey, menariklah pandangan An-Nur. Maknanya kita boleh menghubungi kan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantulah golongan yang memerlukan. Okey, ada sesiapa lagi yang nak bagi idea yang lain untuk sebagai isi menjawab kepada jawapan bagi 6 markah. Besar kan dekat sini 6 markah. Jadi boleh keluarkan isi selain daripada isi yang kawan beritahu tadi. Okey, ada seorang nak angkat tangan? Isi yang lain? Okey, ada yang nak mencuba? Mungkin Aina ke? Nampak senyum di situ. Aina ke? Okey, boleh Aina? Okey. Silakan. Okey, kalau saya nak bagi bantuan juga, tapi kalau Ikram dari bantuan dari segi kewangan. Kalau saya rasa nak bagi bantuan dari segi makanan terus. Kan? Betul. Mungkin kita boleh sediakan makanan kan? Makanan makanan asasi, makanan asas kan? Berikan bantuan. Okey, menarik pandangan Aina. Okey, kita akan lihat. Okey, ini antara jawapan yang contoh yang boleh kita berikan dari hakim. Sebenarnya buat saja apa-apa jawapan yang membawa kepada jawapan bagi keadilan sosial, ianya dikira sebagai betul jawapannya. Dan okey, kalau contohnya memberikan bantuan dari segi kewangan, iaitu bila kita bertemu dengan pengemis yang berada di jalanan, maknanya dia perlu ada isi dekat sini, dia perlu ada huraian dan juga huraian lanjut untuk mendapatkan 6 markah dekat sini. Okey, ataupun kita boleh beri jawapan yang lain. Contohnya pada masa yang sama akan menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat agar dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Pun dah dapat markah dah dekat situ. Jadi kalau kita lihat
kepada soalan ini, ia bebas. Maknanya boleh memberikan pandangan dan pandangan itu jika ia berkaitan dengan soalan yang diajukan dan juga ianya menjawab kepada persoalan, maka dikira sebagai betul. Ya, betul Ustazah. Jadi kita dah belajar dalam sejam kelas tasawur Islam ini berkaitan tentang konsepnya, adab, etikanya, hak asasi manusianya. Jadi kita pun sudah berada di penghujung kelas tasawur Islam. Mungkin Ustazah boleh bagi sedikit rumusan berkaitan kelas kita pada hari ini. Okey, alhamdulillah untuk kelas pada hari ini Da'i Hakim, di mana kalau kita lihat menerusi kepada sistem sosial Islam ini, ianya akan membawa kita untuk melihat kembali objektif ataupun matlamat yang perlu kita realisasikan bagi topik ini, di mana kita perlu tahu mengenai maksud sistem sosial Islam itu sendiri, kemudian kita tahu keistimewaan di dalam sistem sosial Islam, kemudian apakah hak asas manusia yang ada untuk kita lihat adakah ianya berkaitan dengan kita boleh diaplikasikan ataupun tidak, sama ada daripada sudut konvensional ataupun bukan, dan juga kita akan merealisasikannya. Contoh sekarang kita perlu mengeratkan perpaduan, kita perlu saling saling bantu-membantu bekerjasama. Jadi akan menimbulkan sifat kasih sayang dan juga ukhuwah sama kita. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan apa yang telah Ustazah kongsikan kepada kita dapat kita amalkan dan kita sebarkan dalam kehidupan kita. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Nordiana Salahuddin dari MRSM Pengkalan Hulu Perak dan juga murid-murid atas talian kita, dan tidak lupakan juga murid-murid yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam. Bye-bye sikit. Didik TV KPM. Terpisah, hikayat indah kini hanya tinggal sejarah. Berhembus angin rindu, begitu nyamannya terhidu angian kasihmu. Hujan lebat mencurah kini, bagaikan tiada henti. Kaulah laguku, kau irama terindah, tak lagi ku dengar. Kau pergi, bahagian terakhir untuk Umi. Besok kami nak balik. Dah Umi, doa kami berjaya. Ini harap kami. Kami minta maaf kalau sejak semua 3 tahun ni tak dengar Umi ke apa. Biarkan kenangan berbunga hujan lebat Ini video bukan khas buat Umi. So, waktu Umi ada video ni, maybe kita semua dah balik dah. So, Umi terima kasih tau selalu bagi makan dengan kita. Terima kasih juga Umi sebab banyak sahabat kita orang. Tak lagi maaf Umi kalau kami bersalah 2 tahun kat sini. Maaf juga Umi kalau kita selalu buat Umi sedih semua tu. Rasa nanti insyaAllah kita berdamai. Terima kasih banyak untuk 2 tahun 2 bulan yang sangat makna, yang penuh kita, penuh cabaran, penuh gembira, penuh macam-macam. Umi kasih Umi jaga diri baik-baik, kita pun jaga diri.